Gembala hutan, siapa nak ikut perjalanan ke seluruh Malaysia? Semua geng hutan selalu sibuk menjelajah ke serata dunia. Gembala hutan. Macam mana nak order ni? Nak makan apa ya? Hutan kerja jadi pelayan pula ke? Kenapa hutan kat sini ya? Biasalah, hutan kerja cari pengalaman lah. Sebelum tu, hai geng hutan semua. Hai geng hutan, it's me, Ara Aziz. Dan saya, Adam Darwish. Minggu lepas, pemenang untuk soalan kenapa British memilih Pulau Pinang sebagai negeri pertama untuk berada di semenanjung Malaysia, boleh cek di Instagram Jom Kembara Hutan. Tahniah kepada pemenang. Hutan, kita ada misi tak minggu ni? Ya, betul tu. Minggu ni pula, hutan nak minta tolong geng hutan untuk mencari kawan hutan iaitu Lan. Lan? Siapa tu? Siapa? Kalau nak tahu, dengar clue ni. Tapi sebelum tu, hutan nak dengar daripada isyarat alat bantu dengan magic hutan ni. Tunggu ya. Ini cluenya. Jeng jeng jeng. Kita buat Adam je. Ish, Adam ni kan Gurau je. macam susah je nak teka. Ara bagi Mitra Safari lah teka. Tapi kan, kita nak ke mana minggu ni? Jom kita cek clue kedua. Nak clue yang kedua pula ke? Okey, ini clue yang kedua. Kami nak abang Mai ni. Yang rambut kami ni tajam. Hampa beringat no? Ui, kemah. Adam tahu tak ni bahasa orang utara lagi? Okey, kalau minggu lepas kita pergi Pulau Pinang, minggu ni mestilah Kedah. Ya, betul tu. 10 markah untuk Adam. Apa lagi? Adam dah tak sabar dah ni. Jomlah. Let's get started. Jom! Gembala hutan, siapa nak ikut perjalanan ke seluruh Malaysia? Semua geng hutan selalu sibuk menjelajah ke serata dunia. Okey, kita dah sampai ke Kedah. Dekat Kedah ada banyak cerita best pasal sejarah. Ara, dekat Kedah ni ada banyak tempat menarik dan Adam nak pergi ke Kota Lama Kuala Kedah dan Muzium Sawah Padi. Muzium Padi? Ara pun tak pernah sampai sana lagi. Okey, geng hutan. Masa untuk Adam explore sejarah Kedah ni. Mari kita pergi. Go! Jom jelajah bersama-sama. Kota Kuala Kedah ni ada banyak peninggalan artifak sejarah. Cuba Ara bayangkan. Antara lain, termasuk peninggalan bekas kota, meriam dan paparan maklumat mengenai sejarah kota Kuala Kedah yang terkenal. Jom kita tengok. Betul tu Adam. Pintu besar kota Kuala Kedah ini dibina di atas perintah almarhum Sultan Abdullah Mukarram Shah II, ibni almarhum Sultan Muhammad Jiwa Zana Azilin Muhammad Shah. Dan ia bermula dari 10 Safar 1185 Hijrah dan siap pada tahun 1194 Hijrah. Sewaktu pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin ibni Sultan Abdullah Mukarram Shah II, baginda bersemayam di sini pada tahun 1803. Setelah pihak British mengambil alih, pihak Inggeris membina sebuah pintu gerbang 4 segi yang menghadap ke arah jambatan Alor Melaka. Kota Kuala Kedah ini adalah kota yang dibina oleh orang-orang Melayu di Malaysia. Hebat kan? Mana Ara? Sorry Adam, Ara pergi toilet tadi. Sakit perut. Aduh, penat je Adam cerita panjang-panjang tadi. Tak apalah, yang penting geng hutan semua dengar kan? Tak apa, Ara okey dah. Okeylah, Ara jom. Adam dah buat appointment dengan orang muzium. Hai geng hutan
semua, minggu ni kita akan ke Muzium di Raja Kedah. Muzium di Raja Kedah adalah sebuah bangunan istana lama yang pernah didiami oleh beberapa orang Sultan Kedah. Istana ini siap dibina pada tahun 1735 ketika pembukaan Alustar sebagai pusat pentadbiran negeri Kedah yang ke-8. Ya, selamat datang ke Muzium Raja. Nama Tok Cik Aminah. Kami daripada geng hutan nak tanya beberapa soalan boleh? Boleh, insyaAllah. Bangunan ni asalnya apa, Tok Cik? Asalnya adalah sebuah istana yang dibinakan oleh Sultan Muhammad Jiwa kedua pada tahun 1735. Dia dah berusia 286 tahun dah. Pernah tak tokoh-tokoh utama negara dia tinggal kat sini? Ada. Salah seorang daripadanya adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Beliau dibesarkan di dalam istana ini. Pelbagai nama diberikan kepada bangunan ini seperti Istana Kota Star, Istana Mak Wan Besar, Istana Pelamin atau Rumah Pelamin. Bangunan ini telah mengalami beberapa kali pencerobohan disebabkan oleh serangan oleh orang Bugis dan orang Siam pada tahun 1770 dan 1821. Akhirnya bangunan konkrit ini siap dibina semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah. Ramai tak pelancong ke pelawat yang datang kat sini? Ya, memang ramai. Ramai sangat pelawat suka datang ke sini. Termasuklah pelancong-pelancong, pelawat-pelawat daripada Thailand. Sebab Thailand dengan Kedah pada ketika dulu dia ada kaitan, dia ada bersangkutan sejarahnya. Ya. Apakah bahan-bahan sejarah yang boleh didapati dekat muzium ni? Okey, banyak ya. Salah satu daripadanya adalah songkok bulu burung cendrawasih dan pingat gajah putih, anugerah daripada Raja Chulalongkorn ataupun Rama V kepada almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah semasa pemerintahan mereka dahulu. Geng Hutan, pada 25 Julai 1983, istana ini dibaik pulih dan dijadikan Muzium Diraja sempena dengan perayaan menyambut Jubli Perak pemerintahan Keduli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Abdul Alim Muazzam Shah. Geng Hutan semua, kandungan pameran di sini antara lainnya mengetengahkan koleksi Keduli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Abdul Alim Muazzam Shah serta koleksi yang pernah diperolehi daripada kerabat Raja Negeri Kedah. Terima kasih Tok bagi banyak sangat info pasal muzium ni. Sama. Ini QR code daripada Jom ke Baru Hutan. Ya, terima kasih. Tok Cik pun ada hadiah daripada hutan juga. Oh. Padi penunjuk pertama dia. Yeay! Misi jelajah sejarah berjaya! Kini kita memerlukan 2 clue saja lagi. Serius korang. Banyak sangat info Adam dapat dekat sini. Arab macam mana? Dapat tak? Geng Hutan semua? Dapat juga tak? Mestilah dapat. Tapi kena tulis dalam buku. Ara ada teman Adam kan? Sekarang, Adam pula kena teman Ara. Geng Hutan pun kena teman Ara. Nak tahu Ara nak pergi mana? Stay tuned. Gembara hutan. Hai Geng Hutan. Ara baru sampai di Muzium Padi. Hai Geng Hutan, kali ini kita ke Muzium Padi. Di Kedah Darul Aman, negeri jelapang padi, terdapat sebuah muzium padi yang sangat menarik yang bertaraf antarabangsa. Geng Hutan, bangunan ini berbentuk gemai padi tau. Ianya mempunyai sebuah bangunan induk dan 6 buah bangunan sampingan di sekelilingnya dengan keluasan 2,000 meter persegi dan mempunyai 3 aras. So, apa lagi? Let's get started. Ara, Adam kat sini rupanya. ada nampak je Ara dekat depan tu. Tapi macam habis macam je. Dah biarkan je lah. Memanglah happy. Benda baru kita belajar. Macam Adam dengan sejarah. Sekarang, Ara pula. Cuba tanya puan tu. Hai Puan. Saya Adam Darwish. Nama saya Ara Aziz. Okay, selamat datang ke Muzium Padi. Saya Puan Intan, bertugas sebagai pengelola kereta di Muzium Padi. Kita orang nak tanya beberapa soalan boleh? Okey, boleh. Jom kita ke sana. Besarnya Muzium Padi ni Geng Hutan.
Banyak bahan-bahan berkaitan padi yang melibatkan budaya, penyelidikan dan pembangunan serta perkembangan teknologi padi. Sangat berbaloi kalau kita datang ke Muzium Padi ini, geng hutan. Jom kita masuk dan kita belajar. Muzium Padi terletak di kawasan Gunung Keriang, iaitu 8 km daripada Bandar Alor. Bilakah tempat ni ditubuhkan? Okey, Muzium Padi ini ditubuhkan secara rasminya dirasmikan pada 12 Oktober tahun 2004. Bangunan ini sudah 17 tahun lah. Tambahan lagi, muzium ini mempunyai mural berlatar belakangkan Gunung Keriang. Memang hebat. Wah, ianya kelihatan seperti berada di tengah-tengah hamparan hijau yang sangat cantik. Cantik kan? Jadi, pilihlah waktu yang sesuai untuk melawat muzium ni. Dekat sini, apa yang buat orang tertarik dekat Muzium Padi ni? Tarikan dekat Muzium Padi ni, Muzium Padi ni merupakan satu-satunya muzium yang dalam Malaysia kita yang berkenaan dengan padi lah. Start daripada information berkenaan proses penanaman padi. Lepas tu ada peralatan yang tradisional yang digunakan pada zaman dahulu dan juga berbagai informasi lah yang kita boleh dapat berkenaan dengan padi. Kayaknya tarikan dia tu memang tak ada kat tempat lain, hanya boleh dapatkan benda tu di sini saja, di Muzium Padi saja. Boleh tak terangkan lukisan mural yang ada kat sini? Lukisan ini merupakan lukisan yang dilukis tangan oleh 60 pelukis daripada Korea Utara. Dalam lukisan ini menggambarkan aktiviti penduduk setempat berdekatan dengan kawasan Gunung Keriang berkenaan diorang punya aktiviti seharian diorang. Start daripada aktiviti di hujung minggu, aktiviti semasa proses penanaman padi dan juga aktiviti riadah bersama penduduk setempat di kawasan sinilah. Selain pada itu juga ia memberi gambaran gunung-gunung yang berdekatan, Gunung Keriang dan juga kawasan bendang-bendang yang berdekatan dengan Muzium Padi. Sebab kasih kita orang banyak info tadi. Ni QR code kami. Okey, terima kasih. Okey, ada something daripada hutan. Dan tuk sikit. Oh, berat. Yeay! Misi Trokai Sains berjaya. Sekarang hanya satu clue saja lagi yang tinggal. Okey, geng hutan. Untuk minggu ni, soalan ialah haiwan apa yang merosakkan sawah padi? Jangan lupa jawab di Instagram Jom Kembar Hutan. Agaknya siapa Lan? Dah bagi tahu Safa ke belum ni? Terlupa pula. Sana, sini, situ. Di mana kamu? Hilang nombor, hilang nombor, hilang nombor. Hai Udan, it's me Safadi dalam segmen Little Safari. Oh, betul. Oh no, Safarina. Terima kasih Safarina. Terbang elok-elok, okey? Okey, geng. Kita dah dapat ni saudara. Jom kita dengar apa yang Udan cakap. Hai Safa, minggu ni Safa kena cari geng hutan yang bernama Lan. Ini cluenya. Safa, jangan lupa untuk selfie dan menari bersama Lan ya. Kacang je ni. Lani landak. Kan mana kita nak cari lanci landak ni di Kedah? Masa untuk misi Kembara Hutan. Kembara Hutan. Hai geng hutan semua, minggu ni Safa di Little Safari akan membawa geng hutan ke pusat pembiakan landak raya yang terletak di Kuala Ketil, Kedah. Di sana, Safa akan berjumpa dengan Makcik Fauzia yang sangat arif tentang landak raya. Geng hutan, landak raya ni seekor binatang eksotik yang dilindungi sepenuhnya oleh Jabatan Perhilitan.
Ianya perlu mendapat kelulusan dan lesen daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara untuk memelihara atau menternaknya. Assalamualaikum Makcik Fazia. Waalaikumsalam sayang. Selamat datang ke tempat makcik, Pusat Perbaikan Landak Raya Kuala Ketil. Adik nak tanya apa kat makcik? Macam mana makcik jaga landak-landak ni? Rutin makcik setiap hari, makcik bagi dia mandi, bagi dia makan, pastikan dia sihat, tak luka. Itulah rutin makcik hari-hari. Mereka ni makan apa? Landak-landak ni semua dia makan sayuran, buah-buahan, ubi. Semua dia makan saat ni. Ubi macam kan kentang, labu. Ya, dia makanan dia memang favourite yang tu lah. Geng hutan tahu tak? Landak raya ni adalah haiwan vertebrata, iaitu haiwan bertulang belakang. Bagi landak raya liar, ianya mampu hidup 12 hingga ke 15 tahun. Sementara landak yang dipelihara pula pernah direkodkan hidup sehingga 20 tahun. Bagi seekor landak betina pula, ianya mampu melahirkan anak sehingga 2 kali setahun. Tumbuhan seperti akar, daun, ubi dan buah-buahan adalah makanan kegemaran landak raya ni tau. Sakit ke kalau terlanggar duri-duri dia ni? Memang sakit. Sebab kan duri dia tajam, panjang. Bila kena kita, dia akan luka. Itulah yang sebabkan sakit, sebab dia bukan lembut. Makcik banyak luka tak? Tak, kalau tak kena serangan dia, memang tak ada lah luka. Biasa saja. Betul ke duri landak ni boleh tembak ke? Sepanjang yang makcik tahu, memang dia tembak kalau dia terkejut. Dia akan tembak, kalau tak terkejut, dia tak akan tembak. Itu sebagai perlindungan diri dia. Landak raya ni mempunyai sehingga 30,000 duri tau. Geng hutan tahu tak? Setiap duri landak mempunyai duri cangkuk seni yang boleh mencangkuk tubuh pemangsa yang cuba menyerangnya. Hebatlah macam ninja. Walaupun landak raya ini bunyi dan rupanya ganas, tapi sebenarnya landak raya ini adalah binatang yang mudah dipelihara, jinak dan manja pula tu. Menurut Makcik Fauzia, landak raya yang diternak ini tidak boleh dijual sesuka hati kerana ianya ialah haiwan yang dipantau oleh Jabatan Perhilitan. Ianya memerlukan kebenaran menjualnya sehingga landak ini melebihi usia setahun. Ini QR code untuk Makcik Fazia. Oh, ini untuk makcik ya. Terima kasih ya. Semoga info yang makcik bagi itu boleh Safa belajar. Okey. Makcik pun ada sesuatu untuk Safa. Ini kod daripada hutan. Terima kasih. Yeay! Tahniah geng hutan, kita dah berjaya. Inilah dia Lansi Landak. Inilah Lansi Landak. Terima kasih Makcik. Sebenarnya kan, Safa tengah cari Lansi Landak ni. Makcik kenal tak? Oh, Lansi Landak tu ke? Kenal. Ada tu kat belakang rumah makcik. Tengah sidai kain. Sidai kain? Safa nak pergi tengok. Terima kasih Makcik. Bye. Hai Lain. Oh, hai. Hang Safa Little Safari kan? Lah, betul lah. Nak tolong ke? Tak apa. Dah habis dah. Rajinnya Lan. Oh, ada pesanan ke dari hutan? Hutan cakap jangan seperti menendang landak. Macam ni ke? Bukanlah. Maksud hutan, jangan susahkan orang yang lemah. Sebab dia juga akan merosakkan kita. Faham tak? Okey. Faham dah. Lan tahu tak tarian cinta sayang? Mestilah tahu. Pandai dia Lan menari. Jom menari. Okey, jom.
Kumpulan Silanda. Yes, we did it at last. Thank you, geng Hutan. I love you guys so much more. Walaupun kita penat sebab semua situ, tapi kita enjoy. Tapi sebelum tu, Adam nak ingatkan geng Hutan semua, jangan lupa jawab soalan mingguannya. Jawab. Ha, betul tu. Geng Hutan, minggu ni jangan lupa untuk jawab soalan. Cuba Geng Hutan bagi tahu haiwan apa yang merosakkan tanaman padi. Jawab soalan ini di Instagram Jom Kembara Hutan. Dan kami akan pilih pemenang untuk hadiah misteri. Jumpa minggu depan. Bye. Jumpa minggu hadapan. Bye. Bye Geng Hutan. Kembara hutan, siapa nak ikut perjalanan ke seluruh Malaysia? Semua geng hutan selalu sibuk menjelajah ke serata dunia. Sedapnya rasa masakan kita